Pengislaman Raja Pasai pada kurun ke-13 menandakan bermulanya kerajaan Islam pertama di Aceh. Bagaimanapun, di Sumatera Utara, kesan-kesan kehadiran pengembara Muslim Arab dan Parsi menunjukkan Islam telah tiba di rantau ini seawal kurun pertama hijrah lagi. (622 Hijrah), era baru Islam. Baghdad dilanggar Mongol, penamat Bani Abbasiyah. Konstantinopel jatuh, Utsmaniyah berada di puncak dunia. Granada, penutup sejarah Islam Andalusia. Kuasa Eropah pun tiba di Selat Melaka. Runtuhnya Kesultanan Melayu itu bukannya penamat. Muncullah kuasa baru Islam di Aceh. Patani di utara tanah Melayu dan Demak pengganti Majapahit di Jawa. Rempah di Maluku menarik kapal-kapal Eropah. Nusantara meniti zaman berliku. Namun Islam terus berkembang melalui pena dan lisan ulama Nusantara. Selain pengembara dari tanah besar Cina, kapal-kapal Asia Barat dan India telah tiba di kawasan pesisir Sumatera Utara, khususnya di Barus sejak zaman Firaun ratusan tahun sebelum Masehi lagi. Hari ini, etnik utama daerah Tapanuli Tengah ini ialah Batak Toba, Mendaling dan Minangkabau. Pada zaman dulu, Barus pernah menjadi pengeluar utama kapur barus atau camphor sehingga hasil hutan itu sinonim dengan daerah ini. Pelabuhan-pelabuhan Kepulauan Melayu disinggahi para pelayar sama ada kerana menunggu peralihan angin maupun untuk menambah bekalan sebelum menyambung perjalanan. Mereka juga bertukar-tukar barangan sesama pedagang asing dan juga dengan penduduk tempatan. Seperti Aceh, Pelabuhan Barus menjadi pintu masuk mubalik dan alim ulama yang menyebarkan Islam. Pedagang yang kebanyakannya dalam sumber-sumber melaporkan daripada sebelah Asia Selatan, itu sebelah India, mereka datang dan kemudiannya telah menemui raja-raja Melayu dan kemudian telah menunjukkan yang pertamanya akhlak yang sangat baik, kemudian kerendahan hati yang sangat luhur, kejujuran dalam bidang perniagaan dan yang keempat tidak pernah memaksa sultan-sultan itu untuk menerima Islam. Barus menjadi tumpuan utama pedagang-pedagang asing yang mencari damar pohon kapur bermutu tinggi. Melalui pergaulan yang baik dengan masyarakat tempatan, ajaran Islam mula dikenali. Pemerhati sejarah percaya pendekatan mereka sebagai tetamu yang berakhlak memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat. Konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu, membolehkan masyarakat pada masa itu yang kebanyakannya berpegang kepada tradisi Hindu dan juga animisme dengan mudah untuk menerima Islam. Kajian menunjukkan seawal 50 kurun sebelum Masehi, Barus telah menjadi destinasi pengembara asing. Diriwayatkan bahawa satu ketika dulu pedagang Mesir datang ke sini untuk mengambil satu bahan yang sangat penting, iaitu kapur barus bagi mengawit raja-raja Firaun mereka. Ada juga catatan yang mengatakan bahawa seawal kurun pertama hijrah sudah ada sahabat yang datang ke sini. Sahabat yang bernama Abdul Wahab bin Habsah. Jadi tidaklah kita pelik untuk melihat bagaimana seorang ulama makamnya sudah ada di sini. Syekh Mahmud. Melalui perdagangan kapur barus, Islam dibawa ke rantau ini. Alim ulama tiba bersama kapal-kapal Arab dan Parsi merintis laluan dakwah.
nak rasa sendiri bagaimanakah rasa air terjun Pulau Mutola ni. Sama ada masin atau tawar. Seperti Aceh, Pelabuhan Barus menjadi pintu masuk mubalik alim ulama yang menyebarkan Islam. Di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara, kesan-kesan kehadiran pengembara Muslim berketurunan Arab dan Parsi menunjukkan dakwah Islam telah tiba di rantau ini seawal kurun pertama hijrah lagi. Melalui pergaulan dengan masyarakat tempatan, Islam tersebar. Namun kenapakah pengaruhnya di sini tidak sekukuh di Aceh? Bagi mendapatkan jawapannya, kami mendaki puncak papan tinggi Desa Panagahan Barus. Kesan kehadiran ulama terawal di pesisir barat Sumatera Utara ini terletak di hujung pendakian lebih 700 anak tangga. 720 anak tangga. Akhirnya, Alhamdulillah. Tarikh kematiannya pada kurun pertama hijrah menimbulkan persoalan mengenai status pemilik makam ini. Apakah beliau seorang sahabat Nabi SAW? Setakat diketahui, namanya hanyalah Syekh Mahmud dan beliau dari Hadramaut, Yaman. Wafat pada tahun 44 Hijrah. 44 Hijrah bermakna 4 tahun selepas tertubuhnya kerajaan Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selepas zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Sama ada Syekh Mahmud sempat bertemu dengan para sahabat maupun Rasulullah, tidaklah kita ketahui. Tetapi di batu nisan ini tercatat satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diikuti dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna, orang mukmin itu la yamutuna, tidak mati, bahkan bal yantakiluna, mereka berpindah min darin, dari satu tempat ila dar, ke tempat yang lain. Maknanya dari satu rumah dunia ke rumah akhirat. Wallahu a'lam. Makam Syekh Mahmud di papan tinggi Barus ini membawa kemungkinan bahawa pengembara Muslim telah tiba seawal zaman Nabi lagi di daerah pesisir Sumatera Utara ini. Bolehkah diandaikan seruan Islam telah tersebar di sini sejak kurun ke-7 atau abad pertama hijrah lagi? Rekod sejarah tempatan tidak menunjukkan pengislaman raja tempatan atau kewujudan sebuah kesultanan seperti di Aceh sebelum daripada kurun ke-14. Mungkinkah Syekh Mahmud seorang sahabat Nabi yang sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau seorang tabi'in yang bertemu sahabat baginda radhiyallahu anhum? Yang pasti, beliau dipercayai seorang tokoh yang dihormati melihatkan pada pemilihan lokasi pemakamannya. Majoriti penduduk Tapanuli Tengah ialah suku Batak Toba dan Mandailing. Sebahagian besar suku Batak Toba menganut agama Kristian. Pengaruh Kesultanan Aceh yang melebar ke daerah ini pada kurun ke-16 antara faktor pengislaman daerah ini. Hari ini, secara umumnya, Islam menjadi pegangan suku Mandailing, Melayu dan Jawa. Penghijrahan orang-orang Islam dari wilayah berjiran seperti Minangkabau ke daerah ini juga menyumbang kepada pengislaman masyarakatnya.
perkawinan juga, menciptakan komunitas baru, keluarga baru yang keturunannya menjadi Muslim dan da'i-da'i yang menyebarkan Islam kemana saja di pelosok Nusantara. Sibolga. Ia adalah antara bandar utama di Sumatera Utara. Sekalipun jaraknya hanya 350 km dari kota popular Medan, perjalanan darat mengambil masa lebih 10 jam untuk tiba di bandarnya yang berhadapan dengan Teluk Tapian Nauli. Sibolga diberi nama julukan negeri berbilang kaum yang menaungi suku etnik yang beragam. Justru, proses dakwah di sini masih berterusan secara harmonis dan bijaksana. Dakwah Islam sama saja kalau disampaikan oleh ulama, ya. Itu mengajak orang untuk menjadi Muslim. Karena menjadi Muslim itu menjadi orang yang menyampaikan rahmat kepada semua lil alamin, ya. Jadi kalau menjadi Muslim maka semua sejahtera. Sejarah membuktikan perdagangan kapur barus dan emas menggamit kapal-kapal dagang asing ke pesisir daerah ini, terutamanya dari tanah Arab. Selain penemuan makam, sebuah pulau dengan nama Arab antara petunjuknya. Hampir 2 jam perjalanan dengan bot, pulau itu terletak 23 km dari pantai Pandan. Inilah Pulau Mursola, pulau terbesar di antara 26 buah pulau di Tapanuli Tengah. Bayangkan perasaan pelayar yang datang dari negeri kontang padang pasir seperti Mesir. Apabila tiba di tempat ini melihat kehijauan muka buminya, khususnya keindahan alam seperti ini. Inilah dia Pulau Mursala atau Musola yang ternyata bukan bahasa tempatan tetapi adalah bahasa Arab. Menunjukkan pulau ini telah pun popular di kalangan pedagang dan pelayar sejak ribuan tahun dulu. Mereka datang ke sini dan dipercayai untuk mengambil bekalan air bersih sebelum berlayar kembali ke negara masing-masing. Tarikan ke Pulau Mursola ialah aliran jeram yang jatuh ke laut dari ketinggian bangunan 10 tingkat. Nama Mursola dikatakan bermaksud Mur, iaitu orang Arab, dan Solah, iaitu solat. Sekarang ni, saya nak berenang dan nak rasa sendiri bagaimanakah rasa air terjun Pulau Mursola ni. Sama ada masin atau tawar. Air dia tawar, manis. Pulau persinggahan pelayar dan pedagang ini menjadi petunjuk bahawa suatu masa dahulu daerah pesisir barat Pulau Sumatera bukanlah wilayah yang asing bagi penyebar dakwah Islam, sama ada mereka berketurunan Arab, Parsi maupun India. Tempat ini dipanggil Makam Mahligai, membawa maksud makam pendatang. Min balad dari negeri Fansur. Di Sumatera Utara, kesan-kesan kehadiran pengembara Muslim berketurunan Arab dan Parsi menunjukkan dakwah Islam telah tiba di rantau ini seawal kurun pertama hijrah lagi.
Selain Pulau Mursala, penemuan makam Syekh Mahmud di puncak bukit ini mengesahkan kehadiran ulama Islam di Barus 600 tahun sebelum Merah Silu, Raja Pasai pertama di Aceh memeluk Islam. Kapur Barus yang bernilai tinggi di Timur Tengah merintis laluan menggamit kehadiran alim ulama ke wilayah ini. Makam Mahligai di Desa Aik Daka, Barus, 15 minit perjalanan dari kaki Bukit Papan Tinggi menempatkan makam Syekh Mahmud. Pedagang Arab dan Parsi dipercayai telah bermukim di Barus. Sementara menunggu peralihan angin monsun, mereka bergaul dengan masyarakat tempatan, berkahwin dan menyebarkan Islam. Makam yang paling utama di kawasan ini ialah makam Syekh Rukunuddin yang wafatnya pada tahun 48 Hijrah, iaitu 4 tahun selepas wafatnya Syekh Mahmud yang dimakamkan di atas bukit di Papan Tinggi. Inilah bahagian kaki dan ini adalah bahagian kepala, tetapi telah dibawa ke Muzium Medan. Beliau datang dari Parsi, seangkatan dengan satu lagi ulama, Syekh Zainal Abidin yang dimakamkan di ujung sana. Dan tradisinya bila ada guru, pasti ada murid. Dan murid kepada Syekh Zainal Abidin adalah Syekh yang turut terkenal juga namanya di sini, iaitu Syekh Muazzam yang datang dari Parsi juga. Tempat ini dipanggil Makam Mahligai, membawa maksud makam pendatang. Dan secara totalnya ada 215 perkuburan di sini. Nah, inilah dia makam anak murid kepada Syekh Muazzam. Ada sedikit tulisan di batu nisannya ini dalam bahasa Arab. Imam Khatib min Tilmis, dari anak murid Syekh Imam Muazzam, min Balad, dari negeri Fansur. Fansur ini nama lama bagi Barus. Kompleks makam Mahligai yang berkeluasan 3 hektar ini terletak di kawasan tanah tinggi. Ia menjadi bukti Islam telah disebarkan di rantau ini pada abad ke-7 Masehi lagi, 6 kurun sebelum Islam menjadi anutan rasmi kerajaan Islam pertama di Pulau Sumatera. Kedatangan Islam ke Nusantara dan juga ke alam Melayu telah berlaku kira-kira 60 tahun ataupun lebih sedikit daripada kemunculan Islam di tanah Arab pada tahun 610. Sebahagian daripada sumber-sumber menyatakan bahawa Islam telah pun sampai ke Nusantara, terutamanya di sebelah kawasan Sumatera itu pada tahun 670 lebih. Ini menunjukkan bahawa Islam itu sendiri telah dibawa datang oleh pedagang-pedagang dan juga oleh ulama-ulama yang menyertai misi-misi perdagangan pada masa itu. Pengislaman Raja Pasai di Aceh pada kurun ke-13 menandakan bermulanya kerajaan Islam pertama di Nusantara. Rakyat jelata mengikut agama raja, justru Islam di wilayah Aceh berkembang dengan rancaknya. Bagaimanapun di daerah pesisir barat Pulau Sumatera, khususnya di Barus, kehadiran pedagang Arab dan Parsi seawal kurun pertama Hijrah tidak membawa kepada pengislaman masyarakatnya secara meluas. Rekod sejarah menunjukkan sebelum kurun ke-14 tiada pengislaman raja-raja tempatan atau kewujudan sebuah kesultanan seperti di Aceh. Ternyata keberkesanan dakwah alim ulama turut berkait rapat dengan sokongan istana. Justru benarlah ungkapan agama raja, agama rakyat jelata.
Islam masuk ke Nusantara dan berkembang itu melalui Pasai. Dan banyak ulama-ulama datang ke Pasai dan menjadi da'i. Kemudian mencetak da'i-da'i lain. Syekh Burhanuddin Ulakan meninggalkan kampung halamannya dan merantau jauh ke Aceh semata-mata untuk menuntut dengan seorang ulama terkenal di sana. Dia merupakan orang yang awal menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Dan disitulah peran seorang Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi menyebutkan dan hudus adalah lawan bagi sifat yang kedua.